Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Sabrina binti Wan Zainuddin. Nombor metrik 054777. Kumpulan kami akan membentangkan kursus kajian ajaran sesat tentang tajuk ajaran taslim. Sejarah dan perkembangan ajaran taslim. Latar belakang pengasas. Nama sebenar pengasas Said Muhammad Syafi'i bin Said Sailuddin. Beliau berasal daripada Madura, Indonesia. Said Muhammad Syafi'i ini mendakwa bahawa beliau adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cucu baginda Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau berhijrah ke Tanah Melayu bersama bapanya dan sepupunya Sa'ad bin Husin dan memilih Pulau Pinang sebagai penempatan mereka. Di Pulau Pinang, beliau dikatakan pernah belajar dengan seorang guru India Muslim sebelum menjadi anak murid kepada Abdul Ghani dan menjadi murid kesayangan Abdul Ghani. Kemunculan ajaran taslim. Mengikut sejarah, ajaran matahari atau taslim juga terkenal sebagai ajaran sesat paling lama yang wujud sekitar 1870-an dan ia berpusat di sebuah kampung bernama Kampung Seronok. Ajaran matahari atau taslim ini adalah satu mazhab agama yang berasal dari Kampung Seronok, Bayang Lepas, Pulau Pinang. Kemunculan ajaran taslim adalah kerana Said Muhammad Syafi'i dikatakan mempunyai kemampuan dengan mengawal pergerakan matahari sehingga beliau mendapat gelaran Said Muhammad Matahari. Diceritakan bahawa beliau pernah menang dalam pertaruhan dengan pegawai Inggeris dalam menentukan waktu yang tepat tenggelamnya matahari. Daripada peristiwa tersebut, Haji Ahmad telah dikenali sebagai Haji Ahmad Matahari. Dalam satu perbahasan Syekh Al-Jarumi, Said Muhammad Syafi'i telah menunjuk ke arah matahari apabila ditanya tentang Tuhan. Sebenarnya, ajaran taslim bukanlah bertuhankan matahari, tetapi isyarat matahari itu adalah suatu perbandingan semata-mata. Kebolehan Muhammad Syafi'i mengawal pergerakan matahari telah dicatatkan dalam satu peristiwa di atas bukit di kampung beliau apabila dikatakan berbunyi, Haji Muhammad naik ke Bukit Payung, dia boleh menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya atau kepada orang ramai dengan melemparkan seketul benang ke arah matahari dan punca benang itu dipegangnya. Ketika itu apabila digoyangnya, akan benang itu nampaklah matahari bergoyang-goyang. Perkembangan ajaran taslim. Yang pertama, perkembangan di Pulau Pinang. Pada peringkat awal, Said Muhammad Syafi'i ini hanya menumpukan perhatian kepada penduduk Kampung Seronok sahaja. Tetapi, pengaruh taslim tersebar ke Kampung Genting apabila ketua kampungnya, Tok Udin, telah menjemput Said Muhammad untuk mengajar agama di kampung tersebut, iaitu Kampung Genting. Apabila Said Muhammad Syafi'i meninggal dunia, peranannya sebagai guru agama diambil alih oleh anak dan cucu beliau dan kewujudan ajaran taslim telah diketahui ramai di dalam dan di luar Pulau Pinang. Perkembangan ajaran taslim di Kedah. Selepas kematian Said Muhammad Syafi'i pada 1913 dan digantikan oleh anaknya Said Ali, ajaran taslim mengalami perubahan. Bukan sahaja dari segi daerah pengaruhnya, tetapi juga dari segi ajarannya. Dalam usaha mengembangkan ajaran taslim, Said Ali tidak pergi sendiri berdakwah. Sebaliknya, Said Ali menghantar anak-anak murid yang dipercayainya. Ajaran taslim juga berjaya dikembangkan seperti di negeri Perak, Johor, Melaka dan di negeri Sembilan. Tetapi negeri ini tidak dikembangkan secara detail macam mana dia punya perkembangan. Setakat itu saja perbentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Farhana binti Muhammad Syamsuddin, nama matrik 054844. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri kesesatan ajaran taslim. Ciri-ciri kesesatan ajaran taslim terbagi kepada 7. Yang pertama, menganggap Haji Muhammad Matahari sebagai pemimpin yang maksum. Yang kedua, solat secara niat tanpa rukun qauli, iaitu perkataan atau fi'li atau perbuatan. Yang ketiga, mentafsirkan ayat Quran mengikut hawa nafsu. Yang keempat, beriktikad bahawa diri batin manusia ialah Allah dan diri zahir manusia ialah Nur Muhammad. Yang kelima, mengharuskan perzinaan melalui konsep nikah batin. Yang keenam, beriktikad bahawa alam ini bersifat qadim. Dan yang ketujuh, menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka. Okey, yang pertama, beriktikad bahawa diri batin manusia ialah Allah dan diri zahir manusia ialah Nur Muhammad. Iktikad yang kita tahu bermaksud segala sesuatu yang menjadi keyakinan selain daripada amalannya, seperti keyakinan akan wujudnya Allah dan keyakinan tentang pengutusan para rasul. Ia adalah kepercayaan yang tersemat atau tersimpul di dalam hatinya yang tidak dicemari oleh keraguan sehingga sukar untuk dileraikan. Ianya adalah perkara syirik kerana telah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya. Perkara ini juga turut merosakkan akidah kita sebagai umat Islam. Manusia itu terdiri dari dua perkara, iaitu dari benda dan bukan benda. Yang dikatakan benda itu ialah tubuh atau jasad atau zahirnya, dan yang dikatakan bukan benda pula ialah batinnya, iaitu nyawa atau rohnya. Okey, seterusnya, ciri yang kedua, beriktikad bahawa alam ini bersifat qadim. Pendapat Ibn Sina dan satu golongan daripada kalangan ahli falsafah mutakhir, mereka menyatakan bahawa alam ini qadim tetapi adalah juga makhluk ciptaan Allah. Sebahagian orang yang jahat lagi berdusta telah menyandarkannya kepada Syekh al-Islam Ibn Taymiyah kerana ini adalah satu kedustaan yang nyata. Okey, seterusnya, dari Syekh al-Islam Ibn Taymiyah telah memperingatkan tentang amaran generasi awal, iaitu generasi al-Salaf al-Salih, sejak awal lagi dengan mengatakan sesiapa yang mengatakan alam ini qadim, maka sesungguhnya dia telah ingkar kepada pencipta, iaitu Allah. Kemudian berkatalah Ibn Sina dan orang-orang yang sependapat dengannya bahawa alam ini qadim tetapi juga makhluk Allah. Wajib bagi alam ini apa yang ada pada zat Allah. Bermaksud alam ini turut memiliki sifat yang sama dengan Allah, iaitu sifat qadim. Kesimpulannya kat sini, daripada hakikat ini menunjukkan bahawa alam semesta bukan bersifat qadim, maka sudah tentu wujud kekuasaan yang memberi kesan untuk menciptakan alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala selaku Tuhan yang Maha Pencipta. Okey, seterusnya, ciri yang ketiga, mengharuskan perzinaan melalui konsep nikah batin. Okey, nikah bermaksud sebuah akad ataupun perjanjian yang mengandungi lafaz ijab dan qabul yang menghalalkan pasangan lelaki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan. Dari Allah berfirman di surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa, yang bermaksud maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan. Sesungguhnya tiada istilah nikah batin di dalam Islam. Adapun konsep nikah batin yang sering diwawarkan dalam kalangan masyarakat ialah sebuah kepercayaan dan ajaran yang dibawa dan diamalkan oleh puak pengamal ajaran sesat yang mendakwa mendapat ilham Rabbani untuk melaksanakan pernikahan secara langsung melalui Allah ialah guru mereka sendiri, dan tidak lain dan tidak bukan ajaran ini hanyalah untuk tujuan nafsu mereka semata-mata untuk menghalalkan zina dalam kalangan mereka. Bahkan perbuatan nikah batin ini lebih sesat dari nikah mut'ah yang dahulunya pernah dibenarkan dalam Islam sebelum dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ciri kesesatan yang keempat, iaitu menganggap Haji Muhammad Matahari sebagai pemimpin yang maksum. Mereka ni telah mendewa-dewakan pemimpin sehingga menganggapnya bersifat maksum sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi, sebagai Tuhan atau jemaah Tuhan, seperti mana yang digunakan pakai dalam ajaran taslim ini
ajaran taslim ini. Ajaran ini adalah sama sekali tidak benar dan terpesong jauh dari ajaran Islam. Maksum yang kita tahu ni ialah terpelihara daripada dosa dan terkawal daripada kesalahan dan kesilapan, sama ada dosa besar maupun dosa kecil, sekalipun perkara itu makruh zahir atau batin, serta terjamin terpelihara hingga ke akhir hayatnya. Maksum ni hanya berlaku kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Jika nabi-nabi mereka melakukan kesalahan tersebut tidaklah jatuh kepada haram atau dosa, bahkan makruh pun tidak berlaku. Akan tetapi jika mereka tersalah melakukan kesalahan yang tersebut, itu dipanggil khilaful aula, mengikut istilah syariat yang bermaksud menyalahi yang utama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mula Afina binti Mama Marzuki. Nombor matrik 056948. Saya ingin menyambung ciri-ciri ajaran taslim yang berikutnya. Mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu. Dalam kategori tafsir, ia terpecah kepada dua jenis yang berikut. Yang pertama ialah tafsir bira'yi, dilakukan oleh individu yang berkelayakan. Pada dasarnya, para ulama telah menyatakan beberapa syarat yang perlu ada untuk melayakkan seseorang itu bagi menafsirkan ayat Al-Quran. Iaitu, ia hendaklah menguasai ilmu-ilmu seperti bahasa Arab, nahwu saraf, ilmu balarah, ilmu qiraat, usuluddin, fiqh, usul fiqh, asbab an-nuzul, nasib mafsuh, ilmu hadis, serta beberapa cabang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Hakikatnya, kategori tafsir dengan ijtihad atau ra'y ini dibolehkan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan untuk tadabbur Al-Quran. Ia berdasarkan firman-Nya yang bermaksud, inilah kitab yang telah kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya dan supaya golongan ulul albab mengambil peringatan. Begitu juga apabila kita melihat para sahabat Nabi SAW saling berbeza pendapat terhadap beberapa tafsiran ayat Al-Quran. Sekiranya ijtihad dan nazar, iaitu penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran itu dilarang, nescayalah para sahabat itu telah melakukan maksiat. Ini mustahil kerana mereka telah dijamin keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah tafsir bira'yi dilakukan oleh individu yang tiada kelayakan. Perbuatan mentafsirkan Al-Quran menggunakan pendapat sendiri dalam keadaan seorang itu tidak layak, termasuk di dalam kategori berkata ke atas Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Hal ini dilarang oleh Al-Quran melalui firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya ia, iaitu syaitan, menyuruh kamu melakukan perkara yang buruk lagi keji, serta menyuruh kamu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Seterusnya, saya masukkan beberapa contoh perbuatan menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran sendiri. Yang pertama ialah mendakwa diri sebagai rasul bagi kaum umat tertentu menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya telah kami utuskan bagi setiap umat itu seorang rasul kepada mereka. Seseorang menafsirkan ayat ini dengan pendapatnya sendiri, lalu mendakwa dia adalah rasul bagi umat tertentu seperti dia adalah rasul bagi umat Melayu contohnya. Seterusnya, menyatakan solat cukup sekadar zikrullah. Begitu juga terdapat mereka yang mendakwa bahawa ibadah solat cukup sekadar mengingati Allah tanpa perlu mendirikan solat dengan tata cara yang masyhur. Pendapat ini merujuk pada ayat yang bermaksud, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Ayat ini menunjukkan bahawa solat itu mencukupi sekadar dengan berzikir kepada Allah.
namun pada hakikatnya merupakan satu kenyataan yang salah yang terhasil dari ketiadaan ilmu. Bahkan, inilah perbuatan menafsirkan kalamullah dengan akal fikiran sendiri yang dilarang di dalam nas-nas syarak. Ini bererti sekiranya kita ingin berhujah dengan menggunakan nas Al-Quran adalah lebih utama dan selamat untuk kita meneliti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama yang muktabar dalam ilmu tafsir, yang menguasai secara mendalam ilmu-ilmu yang berkaitan ulum Al-Quran serta tafsirannya berbanding kita mengulas Al-Quran dengan pendapat sendiri. Seterusnya, mendakwa diri sebagai Rasul berdasarkan firman Allah, maksudnya sesungguhnya kamu merupakan sebahagian dari para Rasul. Seseorang menafsirkannya dengan menyatakan bahawa ayat tersebut merujuk kepada dirinya sendiri. Ciri-ciri agama Taslim seterusnya ialah menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka. Salah satu prinsip keimanan yang utama dalam agama Islam adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari kiamat sebagaimana kita tahu, ia merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Hari kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang telah dijelaskan secara baik dalam ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi. Ia juga merupakan sepakat seluruh para ulama dan kaum muslimin. Maka sangat jelas bagi kita semua bahawa hari akhir ataupun hari kiamat ini pasti akan terjadi tanpa ada sedikit keraguan dan tidak ada yang meragukan atau menentangnya kecuali orang-orang yang kafir, ateis atau pahaman ajaran sesat. Ciri-ciri agama Taslim yang terakhir ialah solat secara tanpa rukun qauli, iaitu perkataan dan fi'li secara perbuatan. Perkara ini amat salah kerana seperti yang kita sedia maklum, rukun solat terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama, qalbi, iaitu ingat di hati. Yang kedua ialah qauli, ucap lidah. Yang ketiga ialah fi'li, iaitu perbuatan. Rukun qauli ini dalam solat wajib dilafazkan sehingga didengari oleh telinga sendiri. Dan ianya tidak sah solat seseorang jika hanya berbisik, mengeluarkan suara angin serta baca di dalam hati saja. Seterusnya ialah fi'li, iaitu perbuatan. Contohnya berdiri bagi yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syafaatul Uzma binti Wan Pakri, laboratorium 054801 akan menyambung perbentangan mengenai fatwa pengharaman. Fatwa di bawah Seksyen 48-3 dan -4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang 2004, Datuk Haji Hassan bin Haji Ahmad iaitu Mufti Negeri Pulau Pinang atas perkenan Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan fatwa bahawa ajaran Taslim atau ajaran Haji Ahmad atau Muhammad Matahari didapati telah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi, orang Islam dilarang untuk mengamalkan ajaran tersebut dan orang Islam yang mengamalkannya boleh dikenakan tindakan undang-undang. Selain itu, mana-mana orang Islam yang mengajar, mengamal dan menyebarkan ajaran tersebut hendaklah segera bertaubat serta memohon keampunan daripada Allah. Mana-mana orang Islam atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran dan fahaman tersebut adalah dilarang sama sekali kerana ia bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tarikh diwartakan sesat adalah pada 9 Disember 2010. Selain di Negeri Pulau Pinang, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan juga telah mengeluarkan fatwa di bawah Seksyen 49 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003 bahawa ajaran Taslim adalah ajaran yang sesat. Dihukumkan haram bagi orang-orang Islam yang melibatkan diri dengan ajaran tersebut dan mana-mana orang Islam yang terlibat boleh menjadi murtad dan hendaklah segera meninggalkan ajaran tersebut dan bertaubat. Pengharaman ini meliputi apa-apa sahaja variasi sama ada versi cetak, bentuk atau cabang mana-mana ajaran tersebut dan termasuk apa-apa pegangan ideologi, falsafah atau sistem amalan yang tidak diakui dan bertentangan dengan syariat Islam dan pegangan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah.
Apa-apa bahan publicity juga termasuklah apa-apa terbitan sama ada yang dicetak, ditulis, ditaip atau dikeluarkan dengan apa-apa cara lain atau apa-apa bentuk untuk dibaca, dilihat atau didengar yang berkaitan dengan ajaran taslim adalah diharamkan. Orang-orang Islam juga adalah dilarang untuk mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman ajaran taslim, menjadi ahli, mengetuai, memimpin, memberi ceramah, mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran, aktiviti ekonomi, sosial, program persembahan, kesenian dan kebudayaan atau aktiviti-aktiviti lain yang bertujuan untuk menghidupkan, menyebarkan dan mengembangkan ajaran ini atau bagi sesiapa yang memiliki, menyimpan, mencetak, menjual termasuklah mengedarkan filem, rakaman audio, risalah, buku-buku, majalah atau apa-apa terbitan atau apa-apa dokumen menggunakan sebarang bentuk lambang, hajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan ajaran taslim dengan ajaran Islam adalah dilarangkan. Tarikh diwartakan sesat di Negeri Sembilan adalah pada 7 November 2013. Sebagai kesimpulannya, ajaran taslim atau ajaran Haji Ahmad atau Muhammad Matahari ini adalah ajaran yang membawa fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Islam yang sebenar. Fatwa juga telah dikeluarkan di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan bahawa ajaran taslim ini dihukumkan sebagai sesat dan haram melibatkan diri dengan ajaran tersebut. Antara fahaman yang jelas penyelewengannya adalah meninggalkan kewajipan solat. Maka secara jelasnya ia adalah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah kerana solat itu merupakan kewajipan yang wajib ditunaikan bagi setiap umat Islam. Oleh itu, untuk mengelakkan diri kita daripada mengikuti ajaran-ajaran sesat, maka setiap umat Islam ni mestilah mempersiapkan diri mereka dengan menuntut ilmu agama yang sebenar-benarnya, terutamanya ilmu akidah melalui guru-guru yang telah diiktiraf supaya tidak mudah untuk terperdaya dengan golongan yang membawa ajaran yang menyeleweng daripada Islam. Maka mereka juga akan mudah untuk menolak ajaran-ajaran yang pelik dan terpesong daripada akidah walaupun menggunakan gelaran keturunan Nabi bagi menarik minat supaya mengikuti ajaran mereka kerana adanya ilmu. Untuk lampiran, gambar pertama ini adalah sebuah rumah di Kampung Seronok, Pulau Pinang yang mempunyai lambang matahari pada bumbung rumah. Ini menunjukkan bahawa ajaran matahari ini telah tersebar di Pulau Pinang. Gambar yang kedua ini merupakan video yang berkaitan dengan ajaran taslim. Tinggalkan meniaga, tinggalkan banyak perkara ke satu tempat yang special di sisi dia, Mekah Al-Mukarramah, untuk buat amalan yang tak ada tempat lain. Sana ada tawaf, ada sa'i, kat sana je, tempat lain tak ada. Kalau ada lah tawaf tempat lain tu, sama ada dia simulasi je untuk training ataupun sesat. Tahun 50-an 60-an dulu ada tawaf kat Penang di bawah ilmu Haji Muhammad Matahari, agama taslim. Dia taslim pada Allah Ta'ala, dia dah kenal Allah, dia dah serah pada Allah Ta'ala, jadi senang sembahyang-sembahyang niat dia jadi ya. Dia pun dah mati dan dia ada kelebihan, dia boleh berdebat dengan orang putih yang ahli falak saja. Dia tanya, hari ni matahari jatuh pukul berapa, ahli falak boleh kira. Hari pertama tu berapa dikira tu, dia cepatkan sikit. Dan bila pergi balik pulau, tempat tengok matahari jatuh balik pulau, adalah tempat matahari tu jatuh ikut masa yang dia cakap, bukan orang putih kira. Orang putih tak puas hati, ajak besok, dia kira lagi kan. Matahari tambah masa, tadi dia cepatkan sikit, ni tambah. Matahari ikut keputusan dia. Tu orang panggil mak matahari, dia ada sihir. Jadi beberapa orang, termasuk orang tempat saya, pergi ke apa nama di Penang ni, tawaf saya. Tawaf ada sana, tawaf. Okey. Ya. Balik pulau. Tadi saya sebut apa? Balik pulau.
Berdasarkan video tersebut, menurut Datuk Haji Kamal iaitu Mantan Pengurus Besar Tabung Haji mengatakan bahawa Haji Muhammad Matahari ini menggunakan sihir untuk meramal bila matahari terbit dan juga tenggelam. Maka ia jelas bahawa ia bertentangan dengan ajaran Islam kerana menggunakan sihir itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.